Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Sejaya Top Notch. Bertemu kita kembali dalam siaran TV PSS Sejaya. Saya Muhammad Salahuddin Fayyad bin Muhammad Faizal, wartawan TV PSS SK Sri Setiajaya bersiaran secara langsung dari studio SSDC. Penonton sekalian, dalam kesibukan persekolahan, Sejaya tidak melepaskan peluang dalam menyertai program yang dijalankan. Terbaru, Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PP di seluruh negara telah mengadakan sesi libat urus dan pertemuan dengan lebih 20,000 individu membabitkan ibu bapa, guru dan pemimpin masyarakat dalam proses melaksanakan transformasi pendidikan. Hari ini, kita bersama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Terbuka Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Kita beralih ke wartawan TV PSS yang sudah bersiap sedia di lokasi. Silakan Saudari Zandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Sejaya Top Notch. Terima kasih Saudara Fayyad dari studio SSDC Sejaya. Saya Zandra binti Muhammad Azhari, wartawan TV PSS SK Sri Setiajaya, bersiaran secara langsung dalam episod kali ini dengan membawa anda semua ke satu lagi lokasi pengambaran sorotan perjalanan program Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi sepanjang bulan transformasi pendidikan KPM bagi tahun 2022. Penonton sekalian, program Hari Terbuka PPD ini bertujuan menyampaikan maklumat terkini dan perkhidmatan baharu kepada para pelanggan dan rakan-rakan dalam pendidikan selain mempamerkan inovasi dan pencapaian hasil murid dan guru melalui elemen Sekolahku Sejahtera. Program ini melibatkan beberapa kluster seperti kluster sekolah, kluster pembelajaran, kluster sukan, kluster kokurikulum dan kesenian, kluster hal ehwal murid dan kluster perkhidmatan digital. Booth ini diurus oleh sedia guru-guru dan AJK yang terlibat dalam pameran ini. Banyak informasi terkini dan menarik dapat kita lihat dalam pameran ini nanti. Pastinya pelbagai pengalaman menarik dan detik bahagia dapat kita peroleh daripada program yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini 26 Ogos dan esok 27 Ogos. Apa tunggu lagi? Jom kita saksikan gerak-gerak pameran atau booth yang disediakan untuk semua warga. Itulah dia kemeriahan hari pertama Hari Terbuka Daerah Kota Tinggi. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengar kata-kata daripada pegawai pejabat pendidikan daerah Kota Tinggi itu sendiri. Mari bersama-sama kita saksikan temu bual eksklusif yang dibawakan khas dari wartawan TV PSS untuk anda semua. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini, kita sangat bertuah kerana dapat bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fadil bin Ishaq, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Apa khabar Tuan? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey. Nampaknya sungguh meriah program yang berlangsung pada hari ini. Saya Zandra binti Muhammad Azhari, wartawan TV PSS SK Sri Setiajaya, ingin menanyakan beberapa soalan kepada Tuan. Silakan. Tuan, bolehkah Tuan terangkan apakah maklumat atau tujuan program Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah ini dijalankan? Baik, pertamanya terima kasih memberi peluang dalam temu ramah ini. Secara umumnya, program Hari Terbuka PPD ini kita adakan ialah sempena bulan transformasi Kementerian Pendidikan Malaysia seluruh negara. Jadi PPD Kota Tinggi juga menyahut apa yang telah dirancang oleh pihak kementerian dengan mengadakan sesi ataupun pelbagai aktiviti dengan matlamat ialah untuk berkongsi seberapa banyak maklumat berhubung dengan perubahan landscape pendidikan kebangsaan kepada sama ada kepada guru, kepada kepimpinan, kepada masyarakat dan pada komuniti. Jadi secara dasarnya ialah program hari ini kita lancarkan untuk membolehkan sistem. Jadi hari ini kita bersama dengan pihak Kementerian Kesihatan dalam pemeriksaan kesihatan, kita bersama dengan rakan-rakan persatuan-persatuan NGO, kita bersama dengan pihak PDRM yang membantu kita dalam aktiviti yang kita laksanakan, dan kita harapkan kerjasama ini akan berterusan dan akan dapat memberikan impak yang lebih besar. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita nak melahirkan modal insan
kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang akhirnya menjadi ahli masyarakat yang harmonis di masa-masa akan datang. Itu harapan kita, dan itu penlibatan yang melibatkan ramai pihak dalam program 2 hari ini, dalam program Hari Terbuka Peringkat PPD Kota Tinggi. Ya. Okey. Baiklah, itulah sahaja soalan daripada saya. Terima kasih Saudari Zandra. Penonton sekalian, pastinya semua tertunggu-tunggu untuk menyaksikan pelibatan Sejaya secara rasmi di hari terbuka ini. Untuk pengetahuan penonton sekalian, Sejaya telah membuka gerai pameran KRMJ sebagai salah satu inisiatif memperkenal dan mengetengahkan karakter murid Johor dalam kalangan murid-murid daerah Kota Tinggi. Jom kita beralih semula kepada wartawan kita yang sudah bersiap sedia di lokasi. Silakan Saudari. Terima kasih Saudara Fayat dari studio SSDC Sejaya. Penonton sekalian, bersama sekali sarang ialah AJK Gerai Pameran KRMJ Sejaya, iaitu Saudara Hafifah Elisha binti Hafnaz Nizam dan Nurliana binti Abdul Rahman. Apa khabar? Mungkin saudari boleh kongsikan beberapa maklumat tentang pameran ini? Terima kasih Zandra yang comel. Pameran ini merupakan kluster haiwan murid, kluster sukan serta kluster koko dan kesenian. Di sini Sejaya memaparkan pelbagai item. Antaranya Sega, KRMJ dalam PJPK serta PHSK. Di sini juga kami menyediakan makanan daripada negeri Johor, iaitu laksa Johor dan air katira. Baiklah, terima kasih. Soalan seterusnya kepada Saudari Nurliana pula. Bolehkah saudari terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan Sega dan siapakah individu yang terlibat? Sega adalah satu ujian standard kecergasan untuk mengukur kecergasan murid berdasarkan kesihatan. Baiklah, terima kasih. Penonton sekalian, itulah tadi temu bahas saya dengan AJK Gerai Pameran KRMJ dari SK Seri Seterjaya dan pegawai-pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Selamat pagi, Cikgu Izzati. Hari ini saya hendak menanyakan sedikit soalan kepada Cikgu Izzati. Soalan daripada saya adalah, apakah elemen yang terdapat dalam KRMJ? Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Zandra. Okey. Pertama sekali, apakah itu KRMJ? KRMJ ialah karakter murid Johor. Objektif bagi KRMJ ialah kita ingin membina identiti Johor dalam diri murid-murid yang bersekolah di negeri Johor. Okey. Soalan tadi berkaitan dengan elemen. Okey, dalam KRMJ kita ada 9 elemen seperti yang kita boleh lihat di atas sini. Yang pertama ialah kemeja T KRMJ, di mana murid-murid dan juga guru-guru digalakkan untuk memakai kemeja T KRMJ pada hari Selasa. Untuk program-program ataupun program-program rasmi di sekolah, kita ada kemeja T KRMJ. Okey, yang kedua kita ada prodip dan juga doa KRMJ, iaitu yang dibacakan semasa perhimpunan ataupun majlis-majlis di sekolah. Kita dah ada teks doa KRMJ sendiri. Okey, yang ketiga kita ada bicara wara jauhar, di mana murid-murid telah dilatih untuk bercakap mengenai benda-benda mengenai nilai dan warisan yang berada di negeri Johor. Okey, seterusnya kita ada budaya 3S, di mana sekolah kita juga telah menerapkan seperti yang telah diajar oleh Tuan Guru Besar kita untuk memberi salam. 3S ialah senyum, salam dan juga sapa. Okey. Dan yang keempat, rambut ala Johor. Rambut ala Johor ini kita terutamanya kepada murid-murid lelaki, kita ada gaya rambut ala Johor kita. Kita juga dah melaksanakan pada minggu lepas. Okey, di mana kita memanggil tukang gunting rambut ke sekolah. Jadi bila kita lihat murid-murid kita ni menggunakan gaya rambut ala Johor, kita nampak keseragaman dan juga identiti Johor tu sendiri telah terbina dalam diri murid-murid kita. Okey, seterusnya ialah perintis warisan. Perintis warisan ini juga kita melatih murid untuk bercakap mengenai perkara-perkara yang berada di Johor. Contoh tempat viral, kita boleh cakap mengenai tempat kita di Tanjung Sedili. Okey, tempat-tempat viral di Tanjung Sedili. Apakah lagi makanan-makanan yang berada di Tanjung Sedili sebagai contoh.
Okey, seterusnya kita ada permata KRMJ iaitu kemenjadian murid-murid. Seperti yang kita boleh lihat di banner ni, kita ada Zapin dan juga budaya warisan Johor lah. Dan yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8. Okey, yang ke-8 kita ada program sahabat, modul adab di mana murid sebagai awal lah, sebagai contoh kita punya program sahabat dari modul adab ni mewawancara orang-orang ternama, orang-orang besar. Dan juga kita ada juru-juru gambar, dan kita juga ada rakan-rakan kita yang menguruskan PA sistem di sekolah. Okey, semasa perhimpunan atau semasa majlis yang berada di sekolah. Dan yang terakhir ialah senam robik KRMJ, di mana kita sekarang kita setiap hari kita akan bersenam robik menggunakan lagu-lagu KRMJ, lagu-lagu yang berada di dalam modul untuk memupuk kecergasan, untuk membina kecergasan supaya kita menjadi lebih sihat, warga sekolah kita terutamanya menjadi lebih sihat. Okey, jadi itu sajalah 9 elemen yang terdapat di dalam KRMJ. Terima kasih. Terima kasih cikgu kerana sudah ditemu balik oleh saya. Itulah sahaja soalan yang saya nak tanyakan. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tuan, hari ini saya hendak menanyakan sedikit soalan kepada Tuan. Bagi Tuan, apakah hala tuju KRMJ dalam pendidikan negeri Johor? Oh, hala tuju KRMJ. Soalan ni patutnya ditanyakan kepada pengarah pendidikan negeri Johor. Tapi tak apalah. Oleh kerana saya pernah jadi pengarah pendidikan negeri Johor, maka bila sebut KRMJ, dia membawa maksud karakter apa? Murid Johor. Jadi bila sebut karakter murid Johor ialah kita nak tengok murid-murid yang ada di negeri Johor ini karakter dia bagaimana. Kan, karakter ni bukan saja memperlihatkan dari segi keupayaan kognitif dia, kreativiti dia, inovatif tak dia, kemudian dari segi kecerdasan, kecergasan dan sebagainya. So, kalau kita nak memastikan bahawa murid-murid Johor ni dia kekal kompetitif, relevan, dan dia jadi anak-anak yang multitasking, yang ada 6 aspirasi murid tu kan, yang ada ilmu, yang ada kemahiran. Kemahiran tu banyak. Kemudian dia ada etika, kerohanian, keupayaan untuk memimpin dan sebagainya lah, seperti mana dalam aspirasi murid tu. So kalau itu berlaku, maka murid Johor ini akan terkehadapan berbanding dengan murid-murid yang lain. So kita nak di negeri Johor ni semua murid daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, mereka mempunyai keupayaan yang tinggi dari segi karakter. Dan karakter ni kita kena bina, kan? Karakter ni kita bina melalui pelbagai proses pembelajaran, sama di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Okey. Baiklah, terima kasih Tuan. Itulah sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Satu je soalan ni? Ya. Oh. Terima kasih Tuan kerana sudah ditemu bual. Okey, terima kasih. Tahniah. Ya, itulah dia kemeriahan dan kehangatan sambutan Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Penonton sekalian, program-program seperti ini seharusnya diteruskan pada masa akan datang bagi membolehkan masyarakat hadir dan cakna dengan dasar dan transformasi yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu sahaja dari saya. Saya, Muhammad Salahuddin Fayyad bin Muhammad Faizal mengundur diri. Semoga kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Salam hormat dan salam sejaya top notch.